Lagu yang ada kaitannya dengan guru-guru juga. Ya, guru-guru juga murid-murid semuanya tak sabar untuk kembali ke sekolah sebenarnya ya. Maklumlah 6 bulan tak sekolah. Apapun kita dapatkan maklumat yang lebih terperinci bersama dengan Tuan Haji Rozaini Ahmad selaku pengarah di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah untuk bersama dengan kita seketika petang ni. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Tuan Haji apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria ni. Ceria, Alhamdulillah. Okey Tuan Haji, sebagaimana yang kita semua ketahui ya, sekolah akan dibuka tak lama lagi dan mungkin ibu bapa dan juga murid-murid lah ya, paling tak sabar untuk pergi ke sekolah ya, nak hantar anak-anak ke sekolah, guru-guru pun sama juga. Dan kita nak tahu jugalah mengenai dengan daripada pandangan Tuan Haji sendirilah, adakah semua murid akan hadir apabila sekolah akan dibuka semula ke, macam mana diikut peringkat ke, macam mana? Silakan. Terima kasih pihak Kedah FM yang memberi ruang kepada pendidikan pada petang ini untuk berkongsi pembukaan dan ataupun peroperasian sekolah. Untuk kita semua bahawa pembukaan sekolah berlaku secara mengikut fasa peringkat. Bagi negeri Kedah, baru-baru ini telah diumumkan bahawa Kedah mulai 1 hari bulan kita berada dalam fasa 2. Walaupun bagi pelaksanaan pembukaan sekolah bagi negeri Kedah, kita masih berada dalam fasa 1, iaitu dalam fasa 1 bagi sekolah rendah, semua murid masih PDPR dan murid sekolah menengah kekal juga PDPR. Walau bagaimanapun pihak Majlis Keselamatan Negara telah memberi kelulusan khas kepada negeri Kedah. Dalam fasa 1 ini, murid kelas peperiksaan tingkatan 6 semester 2 hadir secara bersemuka tanpa penggiliran pada 10 hari bulan 10 ini, iaitu pada hari Ahad minggu hadapan. Ekoran daripada pengumuman kerajaan bahawa fasa Kedah beralih pada fasa 2 dan pendidikan akan dibuka pada fasa 2 ialah pada 17 hari bulan 10, 2 minggu daripada sekarang. Bagi pembukaan semula sekolah dalam fasa 2, Pelan Pemulihan Negara yang akan berlaku di negeri Kedah ialah seperti berikut. Bagi sekolah rendah, murid berkeperluan khas di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan program pendidikan khas integrasi hadir secara bersemuka tanpa penggiliran mulai 17 hari bulan 10 nanti. Bagi sekolah menengah, bagi fasa 2, murid kelas peperiksaan tingkatan 6 semester 2 hadir secara bersemuka tanpa penggiliran, dan murid berkeperluan khas di Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational dan program pendidikan khas integrasi hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Ingin saya tegaskan, fasa 2 di negeri Kedah pembukaan sekolahnya ialah pada 17 hari bulan 10 nanti. Dan sekali lagi ditegaskan pada 10 hari bulan 10 minggu hadapan pada hari Ahad, Kedah diberi kelulusan khas oleh Majlis Keselamatan Negara untuk pembukaan sekolah bagi kelas peperiksaan murid tingkatan 6 semester 2 yang akan hadir secara bersemuka tanpa penggiliran.
Terima kasih. Ya, okey. Kita nak tahu juga ya Tuan Haji, bagaimana agaknya kaedah kehadiran murid ni dilaksanakan. Adakah tanpa penggiliran, sekolah secara bergilir secara minggu ke, macam mana ke, kehadirannya berapa peratus? Ya, dalam kaedah kehadiran ini, penetapan dalam garis panduan pembukaan sekolah telah diputuskan bahawa murid hadir ke sekolah ada dalam kategori-kategori tertentu adalah tanpa penggiliran. Dan pada masa yang sama, ada murid yang akan hadir secara penggiliran. Contohnya, bagi murid bagi murid yang hadir secara penggiliran pada fasa 3 nantilah, khususnya bagi tingkatan 5. Contohnya kalau satu kelas ada 40 orang, 20 orang akan hadir pada minggu yang pertama, dan 20 orang murid lagi akan hadir secara bergilir. Bermakna sekali lagi, iaitu ya Tuan Haji, bagi kecontohnya kalau ada 36 orang murid, 18 murid akan dikelaskan pada kumpulan A, dan 18 orang kumpulan B. Dan minggu yang pertama, penggiliran yang berlaku ialah bagi kumpulan A, dia datang ke sekolah secara PGP, secara bersemuka. Dan pada masa yang sama, kumpulan B akan kekal dengan PDPR di rumah lah. Yang kedua pula, kumpulan B akan bersemuka, dan kumpulan A akan PDPR. Bergilir macam tu ya. Okey, kita nak tahu juga, adakah semua murid perlu divaksin dahulu sebelum ke sekolah ke macam mana? Ya, untuk makluman kita semua, Kementerian Pendidikan telah sejak 2 bulan yang lalu telah menetapkan bahawa ahli-ahli komuniti dalam sekolah perlu divaksinkan, iaitu guru, anggota khidmat pelaksana sekolah, pekerja sokongan, juga kawalan keselamatan, semuanya perlu divaksinkan sebelum pengoperasian sekolah. Bagi semua murid-murid kita, dalam sekarang adalah suasana yang memang kerajaan telah giat aktif untuk memvaksin murid-murid kita. Yang 2 minggu lepas, ramai murid-murid yang berumur 16 tahun, 17 tahun telah divaksinkan. Dalam sambungan ini, bagi murid-murid yang tidak divaksinkan juga boleh hadir ke sekolah. Dan insyaAllah proses vaksinasi ini telah diaktifkan, telah giat berlangsung sekarang ini. Okey, saya nak tanya juga bagi pihak ibu bapa sendirilah yang ketika ini sedang mendengarkan apa yang Tuan Haji perkatakan untuk petang ini ya, mengenai dengan kehadiran pembukaan sekolah di negeri Kedah ni ya. Okey, ada ibu bapa dia kata takut ya nak hantar anak-anak sekolah, tak payahlah, dia kata biarlah orang lain pergi dulu, anak dia tak payah lagi. Macam mana, adakah akan diambil tindakan kepada pelajar tersebut, murid-murid tersebut, disiplin ke, ada merupakan satu kesalahan disiplin ke, tak pergi sekolah ke, macam mana? Untuk makluman semua ibu bapa, kita perlu memahami bahawa Kementerian Pendidikan, tujuan pembukaan sekolah ini adalah untuk mendekatkan anak-anak kita bermula dengan alam persekolahan setelah 5 bulan kita tidak hadir ke sekolah secara bersemuka. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan telah menetapkan
bahawa kehadiran anak-anak adalah diberi kelonggaran. Sekiranya ibu bapa masih tidak mahu anak mereka datang ke sekolah, ibu bapa adalah sekadar membuat surat pemakluman saja kepada pihak sekolah, sebab mereka tidak membenarkan anak mereka ke sekolah. Tidak ada tindakan-tindakan yang akan dikenakan kepada anak-anak yang tidak dibenarkan hadir oleh ibu bapa. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya sebut tadi, kehadiran adalah digalakkan demi untuk mendekatkan anak-anak kita dengan sekolah setelah 5 bulan tidak hadir ke sekolah. Tidak ada tindakan-tindakan yang akan dibuat kepada anak-anak yang tidak dibenarkan hadir oleh ibu bapa. Okey, kalau kanak-kanak murid-murid tersebut yang tak boleh hadir ke sekolah, mungkin ada ibu bapa kata anaknya tak berapa sihat, ada asma dan sebagainya kan, tak boleh nak ramai-ramai. Jadi kat rumah disertakan surat pada pihak sekolah, tapi boleh belajar secara PDPR jugalah ya. Ya, betul. Itulah kelebihan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan sebagai pelonggaran kepada ibu bapa. Ya, tapi perlu untuk sertakan surat lah ya, untuk makluman pihak sekolah. Okey, dan tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin lah ya. Okey, adakah murid perlu untuk sentiasa memakai pelitup muka di dalam kawasan sekolah sewaktu sekolah dibuka nanti kan, macam mana? Ya, untuk makluman kita semua, SOP di sekolah memang diperketatkan demi keselamatan dan kesihatan. Betul. Bukan semua warga sekolah yang ada di sekolah perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita semua bahawa murid-murid adalah diwajibkan memakai pelitup muka sepanjang tempoh mereka berada dalam kawasan sekolah. Pemakaian pelitup muka secara berganda adalah digalakkan. Dan kita sekali lagi ditegaskan bahawa pematuhan SOP di sekolah akan sentiasa diperketatkan. Malahan apabila kita belajar di dalam kelas, penjarakan fizikal tetap diamalkan. Dan di samping itu pematuhan SOP yang lain, bahawa kita perlu meningkatkan kebersihan juga telah diberi keutamaan demi keselamatan dan kesihatan warga sekolah di dalam apabila pengoperasian sekolah yang akan berlangsung tak lama lagi. Okey, insya-Allah ya, SOP di sekolah memang diperketatkan. Jadi kepada ibu bapa rasa tak perlu risaulah ya. Sekolah memang akan memantau lah setiap muridnya. Okey, Tuan Haji, kita akan rehat dulu seketika. Selepas ni kita sambung kembali ya, untuk kita nak ketahui juga mengenai dengan pakaian seragam. Tapi kita jumpa selepas ni ya. Okeylah, kita sambung kembali untuk bersama dengan Tuan Haji Rozaini Ahmad selaku Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, bersama dengan kita memperkatakan mengenai dengan pengoperasian pembukaan semula sekolah di Negeri Kedah ya. Okey, dan kita nak tahu juga ya Tuan Haji, berkenaan dengan pemakaian pakaian seragam di sekolah ni macam mana? Adakah diwajibkan ke? Macam mana? Maklumlah ya, dah lama tak pakai baju sekolah, ada yang terkecil, terbesar pun ada. Apa cerita, macam mana? Untuk makluman kita semua, Kementerian Pendidikan Malaysia memahami situasi negara sekarang ini dan memahami keadaan bahawa lama kita tak datang ke sekolah. Dan dalam hal ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi kelonggaran peraturan, iaitu murid yang datang ke sekolah dibenarkan memakai pakaian yang sesuai, kemas dan sopan. Sekiranya pakaian seragam
sekolah yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Itulah kelonggaran yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membolehkan anak-anak kita datang ke sekolah tanpa sebarang masalah. Yang penting pergi sekolah ya. Itu yang penting. Dan pakai pakaian yang sopan lah ya. Kalau tak boleh pakai pakaian seragam sekolah, mungkin boleh kenakan pakaian co-curriculum ya. Okey, Tuan Haji, adakah semua murid dibenarkan makan di kantin ataupun kena bawa bekal sendiri ke macam mana? Ya. Ini satu lagi yang diberi penekanan yang tinggi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa apabila sekolah beroperasi nanti, anak-anak murid kita tidak dibenarkan makan di kantin untuk mengawal kesesakan ataupun untuk mengelakkan kesesakan berlaku di kantin. Walaupun Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah akan memastikan semua murid makan di dalam kelas masing-masing semasa waktu rehat dengan perhatian dan sediaan guru. Bagi kelas yang menggunakan penyaman udara, murid dibenarkan makan di ruang terbuka dengan sediaan guru. Tujuan pelaksanaan ini ialah bagi memastikan kesesakan tidak berlaku di kantin dan matlamat yang besar ialah untuk mengelakkan gejala ataupun mengelakkan merebaknya COVID-19 ini. Okey, itu dia. Dan terakhirnya yang ingin saya tanya pada Tuan Haji lah ya, tindakan pihak sekolah sendirinya sekiranya ada berlakunya kes positif COVID-19 apabila sekolah dibuka nanti, jika berlaku kes positif di sekolah. Apa ini satu soalan yang terbaik pada petang ini, dan ingin saya tegaskan bahawa sekiranya terdapat kes positif COVID-19 apabila kita buka sekolah nanti, sekolah akan bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pusat kesihatan daerah dan melaporkan dalam sistem aplikasi data COVID-19 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan setelah sekolah memaklumkan kepada pusat kesihatan daerah akan membuat satu penilaian risiko bagi menentukan tindakan seterusnya ataupun melihat perkembangan seterusnya. Dan dalam hal ini, sekolah-sekolah adalah dikehendaki mewujudkan kerjasama yang tinggi dengan pusat kesihatan daerah, dan alhamdulillah Jabatan Pendidikan Negeri dan Pusat Kesihatan Daerah sentiasa mengadakan mesyuarat berkala untuk menjamin peroperasian sekolah ataupun pembukaan sekolah berada dalam keadaan yang selamat dan tidak ada gejala COVID-19 nanti. Dan saya mengambil kesempatan pada petang ini menyeru kepada rakyat negeri Kedah khususnya, dan kepada warga pendidikan, kepada murid-murid, kepada ibu bapa yang saya hormati sekalian, dengan penerangan pada petang ini kita memohon kerjasama yang tinggi supaya pembukaan sekolah, peroperasian sekolah kita yang akan bermula pada 10 hari bulan Oktober nanti yang melibatkan tingkatan 6 dan pada fasa 2 nanti 17 hari bulan Oktober nanti peroperasian sekolah akan berjalan dengan baik. Saya sekali lagi berharap peroperasian sekolah terjamin dan memberi manfaat kepada hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendekatkan anak-anak kita semula
dengan sekolah kita. Terima kasih. Ya, kembali. Terima kasih Tuan Haji. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia telefon kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Rozaini Ahmad selaku pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah bersama dengan kita sebentar tadi ya, bercakap mengenai dengan pengoperasian pembukaan semula sekolah di negeri Kedah. Apa yang kita harapkan, semoga apa yang telah pun dirancangkan ya, garis panduan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia akan mencakupi semualah yang berkaitan dengan perjalanan pengurusan sekolah khususnya semasa endemik nanti. Okey, insya-Allah. Dan kita harapkan juga semoga sekolah merupakan satu tempat yang selamatlah untuk anak-anak kita kembalikan keceriaan, bersemangat ya untuk terus menimba ilmu, insya-Allah ya. Sama-sama kita doakan semoga wabak COVID-19 ini terus berlalu ya untuk masa depan anak-anak bangsa kita.